Dari Utsman ibn Affan berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, sesiapa yang membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim, yang bermaksud dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat memberikan kemudaratan di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala yang datang secara tiba-tiba sehingga subuh. Dan barang siapa yang membacanya ketika subuh sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala secara tiba-tiba sehingga petang, iaitu malam. Hadis rawahu Abu Dawud menurut Syekh Syu'ib Al-Arnud. Hadis ini adalah hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera kepada semua anak-anak yang menonton tuition online Perlis Mengaji fasa kelima. Hari ini kamu akan bersama dengan Cikgu Nurlida binti Muhammad Pisol dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tuanku Lailatul Syahrin, Kangar Perlis. Cikgu akan meneruskan pembelajaran untuk mata pelajaran sejarah SPM pada hari ini. Jadi pada hari ini cikgu akan sambung bab 8 iaitu pembangunan dan perpaduan untuk kesejahteraan. Untuk pengetahuan anak-anak pelajar sekalian, pada minggu lepas telah pun diterangkan kepada kamu berkaitan dengan bab 8 yang diteruskan oleh cikgu yang sebelum ni, iaitu berkaitan dengan pembangunan dan perpaduan untuk kesejahteraan dalam rancangan yang telah diperkenalkan oleh kerajaan, iaitu Rancangan Pembangunan 5 Tahun. Maka pada hari ini cikgu akan teruskan lagi untuk topik yang seterusnya, iaitu bagaimanakah langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan untuk memastikan rancangan pembangunan 5 tahun yang telah dilaksanakan itu boleh mencapai matlamatnya. Jadi untuk hari ini cikgu akan terangkan kepada kamu dasar pembangunan ekonomi. Okey, sebelum cikgu teruskan, cikgu minta supaya kamu menyediakan sama ada buku catatan, buku nota, alat tulis dan sebarang rujukan yang boleh kamu gunakan sepanjang kamu mengikuti pengajaran bersama cikgu. Okey, cikgu teruskan. Cikgu teruskan dengan pengenalan. Okey, dasar pembangunan ekonomi telah diperkenalkan untuk memenuhi keperluan ekonomi moden yang berteraskan perindustrian. Maksudnya di sini ialah ekonomi yang akan dijalankan nanti lebih banyak melibatkan sektor perindustrian seperti swasta dan sebagainya. Jadi, sektor-sektor ini nanti akan banyak membantu pihak kerajaan dalam bentuk usaha sama yang akan membolehkan kerajaan menjana ekonomi supaya ke arah yang lebih baik. Okey, sedikit sebanyak pengenalan telah pun cikgu terangkan kepada kamu. Cikgu teruskan. Dasar pembangunan ekonomi cikgu bahagikan kepada 6. Okey, satu persatu cikgu akan terangkan untuk slide-slide yang seterusnya nanti. Sekarang cikgu cuma preview dan beritahu kepada kamu dasar-dasar yang akan cikgu bincangkan dalam pengajaran cikgu. Dasar yang pertama ialah dasar pertanian negara. Dasar pertanian negara ini kita akan libatkan bagaimanakah kerajaan cuba untuk meningkatkan pendapatan melalui perusahaan pertanian yang melibatkan komoditi-komoditi kecil yang boleh kita gunakan untuk dikomersialkan. Seterusnya, apa lagi yang akan dibuat oleh kerajaan? Kerajaan juga memperkenalkan program yang dipanggil program in situ. Okey, apakah itu program in situ? Cikgu akan terangkan selepas ini. Okey, cikgu bagi tahu pula untuk dasar pembangunan ekonomi yang kedua.
Dasar seterusnya yang akan cikgu bincangkan dengan kamu ialah dasar pensyarikatan Malaysia. Okey, apakah itu dasar pensyarikatan Malaysia? Kamu akan bersama-sama dengan cikgu sekejap lagi ya. Okey, cikgu teruskan nombor 3. Dasar yang seterusnya ialah dasar penswastaan. Kamu lihat di sini, dasar penswastaan itu sendiri pun dah boleh merujuk kepada apakah yang dilakukan oleh kerajaan untuk menswastakan syarikat-syarikat swasta supaya dapat bantu pihak kerajaan menjana pendapatan ekonomi negara. Seterusnya, yang keempat, dasar hala 7 cara baru. Dasar ini akan merujuk di mana bagaimanakah kerajaan cuba untuk membawa kerajaan memenuhi keperluan ekonomi dengan membangunkan kampung-kampung yang berpotensi untuk memberikan ekonomi yang baik kepada negara. Seterusnya yang kelima, dasar peningkatan daya pengeluaran ataupun diringkaskan juga sebagai DPDPN. Apakah itu DPDPN? Cikgu akan terangkan nanti. Dan yang terakhir, dasar kependudukan, di mana bagaimana kerajaan cuba untuk meningkatkan jumlah penduduk di Malaysia dan bagaimanakah cara kerajaan akan ambil langkah ataupun strategi untuk memastikan matlamat untuk mencapai jumlah penduduk yang dikehendaki oleh negara kita. Okey, sedikit cikgu bagi berkaitan dengan apa isi pembelajaran yang akan cikgu ajar kamu pada hari ini. Cikgu teruskan lagi dengan slide yang seterusnya. Yang pertama, dasar pertanian negara. Okey, kamu boleh buat catatan sama ada dalam bentuk peta iting, kamu boleh buat catatan dalam bentuk nota ringkas. Ikutlah seperti mana yang kamu selesa supaya kamu dapat ingat dua perkara yang cikgu akan tekankan di dalam pembelajaran cikgu hari ini, iaitu matlamat dan juga strategi. Matlamat, sesuatu yang perlu kita capai, dan strategi, apakah langkah yang kita perlu lakukan untuk memastikan matlamat yang ingin kita capai itu tercapai. Jadi yang pertama, cikgu perkenalkan dulu dasar pertanian negara dari segi pengenalan. Dasar pertanian negara ataupun DPN dilancarkan pada 12 Januari tahun 1984. Jadi jika kamu lihat tarikh di sini pun, kamu pun belum lahir lagi. Jadi sudah lama ya dasar pertanian negara ini telah diperkenalkan. Matlamat utama DPN, cikgu ringkaskan kepada DPN lah, jadi kamu boleh ingat. DPN adalah dasar pertanian negara. Selepas habis pengajaran cikgu nanti, cikgu akan berikan akronim kepada kamu, iaitu singkatan perkataan yang boleh kamu ingat supaya memudahkan kamu ingat ke-6 dasar yang diperkenalkan oleh kerajaan. Okey, matlamat DPN. Tujuan utama adalah untuk meningkatkan pendapatan sektor pertanian ke tahap maksimum menerusi pengurusan sumber ekonomi negara yang cekap dan berkesan. Makanya di sini jika kita lihat, sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang sangat penting kepada kerajaan untuk menjana pendapatan ekonomi negara. Okey, matlamat yang kedua, DPN juga bermatlamat untuk memaksimumkan pendapatan pekebun kecil di samping memajukan komoditi utama yang berpotensi untuk dieksport. Makanya di sini pekebun kecil turut diberikan perhatian oleh kerajaan melalui dasar pertanian negara, di mana pekebun kecil yang mengusahakan tanaman-tanaman yang berpotensi untuk dikomersialkan akan diberikan perhatian oleh kerajaan supaya produk keluaran pekebun kecil ini boleh dieksport. Okay, jika kamu lihat, ada cikgu paparkan contoh-contoh aktiviti pertanian yang dijalankan oleh pekebun-pekebun kecil. Selain pada gambar cikgu paparkan, kamu boleh juga lihat di dalam buku teks ya. Ada di muka surat 206, muka surat 207 dan muka surat 208. Contoh-contoh gambar-gambar yang melibatkan aktiviti pertanian, yang melibatkan pengusaha iaitu pekebun kecil.
Okey, cikgu teruskan. Jika tadi kita telah melihat matlamat dasar pertanian negara, iaitu antaranya ialah untuk membantu pekebun-kebun kecil memajukan komoditi utama, maka di sini kita kena juga lihat bagaimanakah kerajaan cuba untuk merealisasikan ataupun mencapai matlamat tersebut dengan melaksanakan strategi-strategi penting. Okey, yang pertama, strategi DPN ialah menggalakkan pembukaan tanah-tanah baru di bawah rancangan Felda, agensi pembangunan wilayah dan juga kerajaan negeri. Makanya di sini kerajaan negeri juga memainkan peranan penting untuk membantu pihak kerajaan supaya dapat mencapai matlamat DPN, iaitu Dasar Pertanian Negara. Itu adalah strategi yang pertama, iaitu pembukaan tanah-tanah baru. Kita lihat pula strategi yang kedua. Okey, strategi yang kedua yang dilaksanakan di bawah Dasar Pertanian Negara ialah kerajaan memperkenalkan program in situ. Okey, program in situ untuk memulihkan kawasan berproduktiviti rendah. Apakah program in situ? Cikgu akan terangkan di sudut maklumat sekejap lagi. Okey, apa lagi yang perlu kamu faham dalam program in situ? Program ini menyediakan perkhidmatan sokongan pertanian seperti pemasaran, kredit, subsidi dan penyelidikan. Okey, di sini cikgu sediakan sedikit sudut maklumat yang kamu boleh rujuk juga di dalam buku teks. Okey, di bahagian sudut maklumat, ini adalah pembangunan in situ yang dijalankan oleh kerajaan, di mana pembangunan in situ ini adalah strategi untuk tingkatkan produktiviti kawasan pertanian yang sedia ada. Makanya kawasan pertanian sedia ada, jika kita dapat boleh digunakan untuk memajukan ke arah yang lebih baik, makanya kerajaan akan bagi inisiatif kepada pekebun-pekebun kecil tersebut untuk merealisasikan impian mereka. Seterusnya, antara projek-projek pembangunan yang telah dijalankan di bawah program in situ antaranya ialah seperti projek di Kemubu Besut, Johor Barat, Kelantan Utara dan juga Selangor Barat. Jadi itu antara program-program yang telah dijalankan oleh Jabatan Kerajaan untuk memastikan DPN ini mencapai matlamatnya. Okey, cikgu dah pun terangkan kepada kamu matlamat dan juga strategi. Apa kata cikgu cuba uji kamu pula, adakah kamu faham apa yang cikgu telah terangkan tadi? Okey, ada tambahan lagi satu strategi iaitu penglibatan sektor swasta dalam projek penswastaan pertanian di bawah Kementerian Pertanian turut diperkenalkan oleh kerajaan. Okey, jika tadi kamu dapat lihat bahawa pembukaan tanah-tanah baru, memperkenalkan program in situ, melibatkan sektor swasta, itu semua adalah strategi pelaksanaan yang diambil di bawah Dasar Pertanian Negara supaya dapat capai matlamat utamanya iaitu untuk meningkatkan pendapatan sektor pertanian ke tahap yang maksimum. Okey. Cikgu akan berikan pada kamu satu latihan objektif, satu ataupun dua soalan lah cikgu akan bagi pada kamu supaya dapat uji sama ada kamu faham ataupun tidak yang cikgu terangkan tadi. Okey, latihan objektif ini cikgu ambil daripada soalan sebenar SPM yang telah pun keluar pada tahun 2011. Okey, jika kamu lihat soalan yang dikeluarkan itu berada di nombor 37. Jadi di akhir-akhir soalan untuk kertas satu kita ada 40 soalan dan soalan berkaitan dengan bab 8 ni biasanya ditanya ataupun dikeluarkan di akhir soalan sama ada tak soalan 36, 37, tak 37, 38. Biasanya 39 dengan 40 tu biasanya soalan melibatkan bab 9. Kita lihat soalan. Kerajaan telah memperkenalkan program pembangunan in situ melalui Dasar Pertanian Negara iaitu DPN. Okey, jika kamu ada buku teks sekarang, kamu rujuk muka surat 206, perenggan 4 baris 6. Okey, soalan dia.
Apakah tujuan program tersebut? Soalan ini berbentuk kamu faham apa yang ditanya. Sebab soalan dia tanya apakah. Jadi kamu kena faham apakah itu projek in situ. Jadi jika di sini kamu lihat pilihan soalannya, jawapannya ialah membuka pertempatan baru. Okey, menambahkan peluang pekerjaan, memperkemas sistem pemasaran dan memulihkan kawasan berproduktiviti rendah. Jadi, apakah pilihan jawapan kamu yang kamu rasakan paling tepat untuk soalan ini? Okey, jawapannya ialah D, iaitu memulihkan kawasan berproduktiviti rendah. Okey, kenapa jawapannya adalah D? Memulihkan kawasan berproduktiviti rendah. Cikgu akan tolong kamu dengan menerangkan dengan lebih lanjut kenapa pilihan jawapan adalah D. Okay, kita lihat di sini. Ini adalah penerangan yang melibatkan matlamat di dalam program in situ, iaitu salah satu tujuan dia ialah untuk memulihkan kawasan berproduktiviti rendah. Sebab itulah jawapan untuk soalan ini ialah D. Okay. Cikgu harap kamu boleh faham kenapa soalan ini memerlukan kamu untuk mengingat fakta ya. Jika kamu tidak dapat mengingat fakta, makanya susah sikitlah kamu akan jawab untuk soalan ini kerana dia memerlukan pemahaman kamu berdasarkan bacaan. Okey, kita lihat pula soalan objektif yang kedua. Okey, masih lagi soalan nombor 37. Dan tadi kamu tengok soalan 2011 dah naik. Okey, sekarang soalan tahun 2014 masih lagi merujuk kepada dasar pertanian negara. Okey, kita lihat adakah soalan dia sama macam tahun 2011? Okey. Melalui dasar pertanian negara, kerajaan telah memperkenalkan program pembangunan in situ. Masih merujuk kepada program in situ yang dilancarkan di bawah DPN. Masih rujukan yang sama, buku teks muka surat 206. Apakah tujuan program tersebut dilaksanakan? Sudah pasti jika tadi kamu dapat lihat jawapannya berada di D. Sekarang jawapannya jika kamu lihat di sini, A. Memulihkan kawasan berproduktiviti rendah. Jawapannya berbentuk terus ya. Dan B. Menggalakkan kemasukan pelabur asing. Cikgu rasa kurang sesuai. Jadi kalau kamu rasa jawapan tu memang salah, tidak ada kaitan dengan pilihan jawapan, kamu boleh pangkah terus ya. Ini juga salah satu teknik ataupun cara untuk kamu jawab soalan berbentuk objektif. Okey, mengawal kemasukan buruh luar. Okey, ada ke kaitan dengan matlamat tadi dan juga strategi? Okey, jika tiada kaitan, kamu boleh pangkahkan terus jawapan C. Dan D, menyusun semula masyarakat. Langsung tiada kaitan dengan soalan yang ditanya, berkaitan dengan program in situ. Jadi jawapan untuk soalan ini ialah A, iaitu memulihkan kawasan berproduktiviti rendah. Okey, cikgu huraikan sedikit tentang ini di mana masih lagi huraian dia melibatkan program in situ, iaitu untuk memulihkan kawasan berproduktiviti rendah. Jadi, dua soalan telah cikgu tunjukkan pada kamu berkaitan dengan dasar pertanian negara. Okey, sekarang kita teruskan dengan dasar yang kedua, iaitu dasar pensyarikatan Malaysia. Okey. Dasar Pensyarikatan Malaysia telah diperkenalkan pada 25 Februari tahun 1983. Okay. Matlamat utama Dasar Pensyarikatan Malaysia ialah untuk merangsang penglibatan sektor swasta secara aktif dan berkesan dalam pembangunan negara. Okay, setelah kita lihat matlamat, kita lihat pula apakah cara ataupun strategi ataupun usaha yang dilakukan oleh pihak kerajaan untuk mencapai matlamat Dasar Pensyarikatan Malaysia. Okay, yang pertama, melalui Dasar Pensyarikatan Malaysia ini, Malaysia dianggap sebagai syarikat
yang dianggap dimiliki secara bersama oleh kerajaan dan juga sektor swasta. Jadi kamu boleh bayangkanlah, contohnya macam cikgu pegang, okey, ini adalah ini adalah helaian kertas. Kamu bayangkan ini adalah Malaysia. Di dalam Malaysia ini kita lambangkan sebagai sebuah syarikat. So syarikat ini, di dalam syarikat ini kita anggap bahawa di dalam syarikat ini ada kerajaan, ada sektor swasta dan ada sektor-sektor lain yang akan membantu supaya kita dapat jana pembangunan negara. Okey, itu yang pertama. Anggaplah Malaysia itu sebagai syarikat yang dimiliki secara bersama oleh kerajaan dan sektor swasta. Okey, kita lihat pula yang kedua. Usaha dilakukan oleh pihak kerajaan dalam dasar pensyarikatan Malaysia. Semua kaki tangan kerajaan dan swasta bertanggungjawab memajukan syarikat iaitu Malaysia. Jadi kita bayangkan tadi, ini adalah Malaysia. Di dalam Malaysia ini ada syarikat-syarikat yang melibatkan syarikat kerajaan, yang melibatkan sektor swasta. Jadi ahli-ahlinya tu haruslah bekerjasama, berganding bahu untuk memastikan bahawa sama-sama dapat memajukan syarikat iaitu Malaysia. Ini antara usaha yang dilakukan di bawah dasar pensyarikatan Malaysia. Kita pastikan Malaysia tu sendiri sebagai sebuah syarikat supaya kita semua yang berada di dalam syarikat tersebut sama-sama berganding bahu untuk membangunkan negara kita, Malaysia. Yang ketiga, usaha pertama tadi, jadikan Malaysia itu sebagai sebuah syarikat yang dimiliki bersama oleh kerajaan dan swasta. Yang kedua, pastikan kaki tangan kerajaan dan swasta sama-sama bertanggungjawab untuk majukan syarikat iaitu Malaysia. Dan yang ketiga, pegawai kerajaan ditempatkan di syarikat-syarikat swasta untuk jalin hubungan dan berkongsi kepakaran. Jadi usaha ini perlulah dilakukan secara bersama supaya kepakaran yang ada di sektor swasta dan juga sektor kerajaan boleh sama-sama diguna pakai untuk membangunkan negara kita, Malaysia. Jadi 3 usaha ataupun 3 strategi telah cikgu terangkan. Tetapi ada lagi strategi lain yang telah digunakan oleh kerajaan untuk mencapai matlamat dasar pensyarikatan Malaysia. Okay, jika tadi 3, cikgu harap kamu catat ataupun kamu buatlah peta minda dan sebagainya supaya kamu dapat ingat strategi dalam dasar pensyarikatan Malaysia yang paling banyak berbanding strategi di dalam dasar yang lain yang akan cikgu sentuh nanti. Okay, yang keempat, untuk memastikan ataupun melaksanakan strategi tersebut, sudah pasti kerajaan menubuhkan sebuah panel perunding yang akan membantu pihak kerajaan dan juga swasta untuk menjalinkan usaha sama supaya dasar pensyarikatan Malaysia dapat mencapai matlamat dia. Okay. Yang kelima, sektor swasta perlu faham dasar kerajaan dan utamakan kepentingan nasional di samping memaksimumkan keuntungan. Makanya di sini sektor swasta kena faham apabila melakukan usaha sama dengan pihak kerajaan, kerajaan bukan sahaja memerlukan keuntungan secara maksimum, tetapi masa yang sama kerajaan juga memerlukan supaya menjaga kepentingan nasional dari segi rakyat dan negara. Okey. Terusnya yang terakhir strateginya ialah pihak kerajaan pula haruslah bertindak memberikan perkhidmatan sokongan bagi memudahkan operasi sektor swasta. Makanya di sini, jika kita kata kerajaan harus bekerjasama dengan pihak swasta dan sebagainya, tapi kalau kita minta untuk buka syarikat dan sebagainya, tapi kerajaan susah untuk meluluskan, susah untuk memberikan kebenaran dan sebagainya, hal ini akan menyukarkan sektor swasta untuk memudahkan operasinya dan sudah pasti akan menyebabkan kesan terhadap pembangunan negara kita. Jadi di sini cikgu dah terangkan kepada kamu 6 strategi yang telah diambil oleh dasar pensyarikatan Malaysia supaya dapat capai matlamatnya, iaitu merangsang pelibatan sektor swasta secara aktif dan berkesan dalam pembangunan negara. Okey. Cikgu teruskan dengan
menerangkan kepada dasar yang ketiga, iaitu dasar penswastaan. Jadi dah berapa dasar cikgu terangkan pada kamu? DPN, Dasar Pertanian Negara, cikgu dah terangkan. Yang kedua, Dasar Pensyarikatan Malaysia, cikgu dah pun terangkan kepada kamu matlamat dan strategi. Sekarang kita lihat pula dasar penswastaan. Dasar penswastaan ini telah diperkenalkan ataupun dilancarkan oleh Perdana Menteri, bekas Perdana Menteri kita iaitu Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad pada bulan Mac tahun 1983. Jadi dalam 6 dasar yang diperkenalkan di bawah dasar pembangunan ekonomi, dasar penswastaan yang dinyatakan nama yang memperkenalkan dasar tersebut iaitu Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad. Jadi kamu lihat nama tersebut, kamu boleh ingat dasar penswastaan yang dinyatakan diperkenalkan oleh siapa. Jadi jika soalan tanya kepada kamu, kamu kena ingat dasar penswastaan sahaja yang ada nama yang dilancarkan oleh siapa. Untuk dasar-dasar yang lain tu tidak dinyatakan. Okey, menerusi dasar ini, kerajaan akan memindahkan perkhidmatan, perusahaan, kepentingan, pelaburan dan kuasa tertentu kepada sektor swasta. Maka di sini kalau kamu lihat dasar penswastaan ini akan melakukan dia punya pekerjaan setelah kerajaan menurunkan kuasa kepadanya untuk dia menjalankan tugas dia. Jadi sektor swasta ni nanti kamu boleh juga lihat contohnya macam Tenaga Nasional Berhad, TNB, ataupun sekarang ni sekarang pun dikenali sebagai TNB. TNB itu juga merupakan pada asalnya adalah sektor swasta. Tetapi apabila kita telah melaksanakan dasar penswastaan, maka TNB telah melakukan usaha sama bersama dengan kerajaan untuk membantu membangunkan negara kita, Malaysia. Okey, kita lihat apakah matlamat dasar penswastaan. Okey, yang pertama untuk mengurangkan beban kewangan kerajaan. Ya, itu adalah matlamat yang paling jelas di dalam dasar penswastaan. Setelah kita menswastakan satu-satu syarikat itu kepada kerajaan, makanya sedikit sebanyak kerajaan akan dapat membantu mengurangkan bebanan kewangan yang ditanggung dan kewangan tersebut bolehlah disalurkan untuk membantu sektor-sektor yang lain yang lebih memerlukan. Okey. Selain itu, dasar ini juga bertujuan untuk meningkatkan produktiviti serta kualiti perkhidmatan atau barangan kerana sektor swasta dianggap lebih cekap daripada sektor awam. Jadi, tujuan yang kedua untuk tingkatkan keluaran. Disebabkan apa? Banyak jugalah yang berkaitan dengan sektor swasta yang lebih baik dia punya kualiti perkhidmatan berbanding dengan pihak kerajaan. Jadi apabila kita lakukan dasar penswastaan, sedikit sebanyak akan dapat bantu kerajaan untuk mengeluarkan produk yang lebih baik dan bagus. Dasar penswastaan juga diyakini dapat mempercepat pembangunan ekonomi negara melalui pelaburan modal oleh sektor swasta. Makanya sektor swasta juga akan melaburkan modal dalam pembangunan ekonomi negara kita melalui dasar penswastaan yang diperkenalkan oleh Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad. Kerajaan juga memindahkan perkhidmatan perusahaan, kepentingan, pelaburan dan kuasa tertentu kepada sektor swasta. Maka sektor swasta boleh melakukan tugas-tugasnya setelah diberikan kuasa oleh pihak kerajaan. Okey, dah sedikit sudut maklumat cikgu masukkan. Kamu boleh juga rujuk di dalam buku teks Dalam buku teks pun ada iaitu sudut maklumat berkaitan dengan Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad. Okay, dia telah dilahirkan pada 20 Disember 1925 di Kampung Seberang Perak, Alus Kedah, dan beliau merupakan Perdana Menteri Malaysia yang keempat. Sekarang dah jadi orang lain Perdana Menteri. Jadi ini adalah fakta yang ada di dalam buku teks. Jadi kamu boleh
kamu boleh bandingkan dengan situasi semasa. Tidak semestinya kamu boleh berpegang terus kepada fakta dalam buku teks itu sebagai pegangan kamu. Jika soalan kebat yang ditanya kepada kamu ataupun soalan kemahiran berfikir aras tinggi ditanya kepada kamu, kamu boleh sesuaikan dengan situasi semasa. Okey? Dan dia juga telah memperkenalkan pembaharuan-pembaharuan penting di negara kita. Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad inilah antaranya ialah dasar penswastaan, dasar pandang ke timur dan wawasan 2020. Okey, dan wawasan 2020 tu, dan pada tahun ini kita telah pun berada di era tahun 2020. Adakah wawasan 2020 tersebut tercapai? Okey, nanti kita akan lihat untuk bab yang seterusnya. Okey, cikgu teruskan. Okey, dasar penswastaan sudah pasti untuk capai matlamatnya, kerajaan mesti mengambil langkah ataupun usaha untuk mencapai matlamat tersebut dengan mengambil strategi-strategi penting. Okey, antaranya ialah kerajaan menubuhkan unit perancang ekonomi ataupun dipanggil juga sebagai UPE. Okey, kamu kena ingatlah yang ni, sebab unit perancang ekonomi hanya ada di dalam dasar penswastaan, bukan dalam dasar pensyarikatan Malaysia. Kamu jangan silap. Sebab fakta-fakta yang ada di dalam dasar pensyarikatan Malaysia dan dasar penswastaan adalah fakta yang berbeza. Jadi kamu boleh kesan jika kamu jumpa dengan soalan yang bertanyakan kepada kamu berkaitan unit perancang ekonomi UPE, kamu kena ingat bahawa fakta tersebut berada di bawah dasar penswastaan. Okey, seterusnya, apakah peranan UPE? UPE bertindak sebagai jawatan kuasa penswastaan yang memberikan garis panduan kepada sesebuah kementerian atau jabatan yang ingin menjalankan penswastaan. Jadi UPE ini menyediakan garis panduan lah kepada jabatan kerajaan ataupun kementerian yang ingin menjalankan penswastaan terhadap syarikat-syarikatnya. Jadi unit perancang ekonomi ini bermainkan peranan yang sangat penting. Berdasarkan garis panduan yang disediakan, penswastaan boleh dilaksanakan sama ada secara sepenuhnya ataupun sebahagian. Jadi semua ini akan digariskan oleh UPE, sama ada nak dilaksanakan secara keseluruhannya menjadi swasta ataupun separuh kerajaan, separuh swasta. Jadi peranan UPE ini penting. Dan strategi yang terakhir, apakah yang dilakukan oleh UPE? Melalui dasar penswastaan ini juga kerajaan dapat mengurangkan beban kewangan dan alihkan tumpuan terhadap pembangunan sektor yang lain. Jadi sedikit sebanyak dapat membantu kerajaan lah untuk membantu sektor-sektor yang lain yang berada di bawah, contohnya dasar pertanian negara, di mana kita perlu bantu sektor-sektor pertanian yang perlu diberikan perhatian. Makanya sedikit sebanyak kewangan yang dimiliki oleh pihak kerajaan setelah melakukan dasar penswastaan, kita boleh salurkan kewangan tersebut untuk membantu sektor-sektor lain yang lebih memerlukan. Sedikit sudut maklumat, cikgu terangkan kepada kamu. Antara syarikat yang pernah terlibat dalam penswastaan oleh kerajaan termasuklah syarikat Airod Sendirian Berhad, Tenaga Nasional Berhad TNB yang ada hingga ke hari ini, dan Telekom Malaysia Berhad. Ini semua adalah asalnya syarikat swasta ya, tetapi telah diturunkan kuasa oleh pihak kerajaan di bawah dasar penswastaan dan terlibat untuk membantu kerajaan dalam pembangunan negara. Okey, seperti biasa, habis saja satu-satu dasar cikgu terangkan, cikgu akan berikan soalan kepada kamu sebagai latihan pengukuhan. Okey, kita lihat, masih lagi cikgu fokuskan kepada latihan objektif. Okey, untuk soalan ini kamu lihat bagaimanakah dasar penswastaan mampu merealisasikan pembangunan yang seimbang. Okey, jika kamu ada buku teks depan kamu, rujuk muka surat 207. Kamu boleh kenal pasti jawapan yang paling tepat daripada pilihan yang cikgu paparkan. Okey, yang pertama, kewangan kerajaan boleh dialihkan ke sektor-sektor yang lain. Jika kamu ingat, cikgu baru sebutkan tadi, bagaimanakah kerajaan cuba untuk mengurangkan bebanan kewangan dengan
melakukan penswastaan terhadap sektor-sektor yang boleh membantu kerajaan. Contohnya TNB, Airot, Telekom dan sebagainya tadi. Jadi kalau kamu lihat jawapan tu pun dah boleh nampak terus ya kepada jawapan yang mana. Okey, tak apa. Cikgu teruskan dengan jawapan yang B. Kerjasama kerajaan dan swasta dalam memajukan pembangunan. Mesti kamu akan rasakan soalan ini sebagai soalan bagi jawapan yang paling tepat. Okey, C. Pihak swasta menyediakan sumber kewangan untuk pembangunan. Okey, adakah ini tepat? Dan D. Penlibatan pihak swasta secara aktif dalam program pembangunan. Masih lagi semua ini merujuk kepada matlamat dasar penswastaan. Tapi jawapan yang paling tepat ialah A. Kewangan kerajaan boleh dialihkan ke sektor-sektor yang lain. Barulah berlaku pembangunan yang seimbang. Jadi jawapannya ialah A. Cikgu bulatkan di sini, kamu boleh lihat. Dan apakah penerangan dia? Cikgu letakkan di bahagian bawah, kamu boleh baca. Menerusi dasar penswastaan, kerajaan dapat mengurangkan beban kewangan dan mengalihkan tumpuan terhadap pembangunan sektor lain. Jika kamu lihat, ada di dalam buku teks perenggan 1 baris 1 hingga 3. Inilah yang mengukuhkan lagi jawapan kenapa pilihannya ialah A. Okey, cikgu teruskan dengan soalan objektif yang kedua. Soalan ini pernah ditanya ya dalam soalan SPM ulangan tahun 2017. Okey, soalan dia. Maklumat berikut berkaitan dengan matlamat kerajaan. Okey, iaitu untuk mengurangkan beban kewangan kerajaan. Bagaimana matlamat tersebut dapat dicapai? Kita lihat pilihan soalan. Okey, jawapannya. A. Menambah pelaburan saham amanah. Okey, kalau kamu rasakan jawapan ni kurang tepat, kamu boleh pangkah. B. Meningkatkan produktiviti negara. Okey. C. Mengembangkan sektor pertanian. Dan D. Memacu peranan sektor swasta. Agak-agak kamulah, manalah jawapan yang paling tepat dengan soalan ini? Okey, jawapannya ialah B, iaitu meningkatkan produktiviti negara. Jadi ini adalah salah satu matlamatlah dasar penswastaan. Jika kamu lihat di sini, ada penerangan cikgu berikan kepada kamu. Matlamat utama dasar ini ialah bertujuan untuk meningkatkan produktiviti serta kualiti perkhidmatan atau barangan. Jadi jawapan lebih merujuk kepada jawapan B kerana sektor swasta dianggap lebih cekap daripada sektor awam. Jadi kamu kena cuba untuk menguasai fakta-fakta yang pentinglah yang perlu kamu gunakan semasa kamu akan menjawab soalan SPM nanti. Okey, seterusnya cikgu masih lagi nak uji kamu, adakah kamu faham dasar penswastaan dengan latihan objektif lagi. Soalan seterusnya. Soalan SPM ulangan tahun 2019. Naik juga soalan berkaitan dengan dasar penswastaan. Okey, kita lihat soalan dia. Okey, soalan ni naik di nombor 38. Okey, Rajah 2 menunjukkan dasar yang dilaksanakan oleh kerajaan. Okey, Rajah tu menunjukkan X. X tu kurangkan beban kewangan kerajaan. Apakah X? Soalan ini berbentuk terus di mana kamu kena jawab apa yang ditanya. Jadi dia tanya apakah X. Jadi kalau kamu tak tahu apakah X di dalam kotak tersebut, mungkin kamu akan A, B, C, D, D kod, A, B, C, D, A kod. Jadi mungkin kadang-kadang perkiraan keadaan tu juga penting ya. Jadi kamu boleh guna berdasarkan apa yang kamu ingat dan apa yang kamu belajar. Maka jawapan yang paling tepat di sini ialah D, iaitu dasar penswastaan. Okey, cikgu uji lagi kamu berkaitan dengan dasar penswastaan. Latihan objektif yang seterusnya. Jika tadi kamu lihat soalan SPM ulangan tahun 2019, sekarang soalan SPM ulangan soalan SPM sebenar tahun 2015 masih lagi merujuk kepada dasar penswastaan. Okey, soalannya. Dasar penswastaan dilancarkan dalam rancangan Malaysia ke-4. Apakah matlamat dasar tersebut? Okey, diberikan pada kamu pilihan soalan dalam bentuk huruf Roman. Okey, jawapannya jika kamu lihat di sini, yang pertama, mengimbangi pemilikan harta antara kaum. Adakah tepat? Yang kedua, mengurangkan beban kewangan kerajaan.
cikgu rasa cikgu dah pun paparkan pada kamu 3 soalan yang sebelum ini melibatkan bagaimanakah kerajaan cuba untuk kurangkan beban kewangan. Jadi adakah jawapan 2 Roman itu tepat? Jika kamu rasakan tepat, kamu tandakan dulu betul. Di situ kamu boleh starkan, kamu boleh tandakan dengan sebarang ikon lah. Okey, yang ketiga, meningkatkan kemajuan ekonomi. Sudah pastilah matlamat dasar penswastaan itu adalah untuk membangunkan ekonomi negara. Sebab itulah sektor-sektor penting di dalam negara kita Malaysia itu diswastakan supaya dapat bantu kerajaan untuk kurangkan beban kewangan. Dan yang keempat, memperhebatkan pembukaan tanah. Yang ni langsung tak ada kaitan lah dengan dasar penswastaan. Okey, jadi pilihan jawapan yang paling tepat di sini adalah C, iaitu 2 dan 3. Okey, penerangan cikgu berikan di sebelahnya. Okey, kamu boleh lihat matlamat utama dasar penswastaan untuk mengurangkan beban kewangan kerajaan. Okey, dasar penswastaan juga diyakini dapat mempercepat pembangunan ekonomi negara melalui pelaburan modal oleh sektor swasta. Jadi hal ini sikit sebanyak banyak soalan yang ditanya kepada kamu di dalam soalan SPM sebenar, semuanya berkaitan dengan apakah dasar penswastaan lakukan untuk memastikan keadaan tersebut dapat membantu untuk meningkatkan ekonomi negara. Okey, cikgu teruskan dengan soalan objektif lagi untuk uji kamu lagi. Banyak hampir setiap tahun soalan berkaitan dengan dasar penswastaan ni naik di dalam soalan SPM. Kalau tak naik dalam soalan SPM yang sebenar, akan naik dalam soalan SPM ulangan. Di dalam tahun 2018, SPM ulangan masih lagi soalan berkaitan dengan dasar penswastaan. Okay, agensi berikut telah diswastakan oleh kerajaan melalui dasar penswastaan, iaitu Jabatan Pos Malaysia dan juga Lembaga Elektrik Negara, iaitu TNB yang sekarang ni lah. Okey, jadi soalan yang paling dekat dengan jawapan yang disediakan ialah kamu lihat di sini. Mengurangkan beban kewangan dan meningkatkan kualiti perkhidmatan. Jadi soalannya lebih kurang juga dengan soalan SPM tahun 2015. Cuma di sini diberikan penyataan apakah sektor yang telah diswastakan oleh pihak kerajaan. Jawapan yang paling tepat ialah C, ya. Okey, sedikit penerangan cikgu terangkan pada kamu. Kamu boleh lihat di sini masih lagi sama seperti di dalam soalan SPM tahun 2015. Okey. Soalan objektif seterusnya, tahun 2005. Lama dah soalan ni naik. Okey. Apakah badan yang dipertanggungjawabkan terhadap dasar penswastaan? Okey, jawapan ini adalah soalan yang berbentuk terus. Jadi meminta kamu supaya kamu berikan jawapan berdasarkan pemahaman kamu. Cikgu dah cakap di dalam dasar penswastaan sahaja yang akan ada unit perancang ekonomi. Jadi Majlis Gerakan Negara ini sudah pasti salah. Majlis Perundingan Negara memang tidak ada kaitan. Pusat Daya Pengeluaran Negara langsung tidak ada kaitan dengan dasar penswastaan. Jadi yang paling tepat untuk jawapan ini adalah unit perancang ekonomi. Jawapannya ialah C. Okey. Sedikit maklumat tentang unit perancang ekonomi cikgu dah terangkan di dalam strategi. Cikgu letakkan juga di soalan supaya kamu dapat refresh balik ataupun imbas kembali apa yang telah pun kamu pelajari dengan cikgu sebentar tadi. Okay, UPE bertindak sebagai jawatan kuasa penswastaan yang memberikan garis panduan kepada sesebuah kementerian atau jabatan yang ingin menjalankan penswastaan. Okay. Sekarang kita akan masuk pula kepada dasar yang seterusnya, iaitu dasar hala 7 cara baru. Okey, dasar hala 7 cara baru ialah dasar kerajaan untuk membangunkan kawasan luar bandar, dan ini merupakan pendekatan baru yang diambil oleh kerajaan untuk membangunkan kawasan tersebut. Makanya untuk dasar ini kerajaan lebih menumpukan perhatian kepada sektor luar bandar seperti kampung-kampung yang perlu dinaik tarafkan ataupun kampung-kampung yang berpotensi untuk
dikomersialkan menjadi pusat pelancongan dan sebagainya. Jadi di dalam dasar hala tuju cara baru ini, kerajaan menekankan kawasan luar bandar untuk diberikan nafas baru, untuk diberikan era baru kepada kawasan-kawasan kampung supaya tidak mundur lagi. Okay, kita lihat apakah matlamat dasar hala tuju cara baru. Matlamatnya ialah untuk membangunkan kawasan luar bandar, untuk meningkatkan pendapatan golongan petani dan juga pekerja desa. Jadi di sini golongan petani bukan sahaja golongan yang hanya melakukan aktiviti untuk sara diri dan keluarga sendiri sahaja, tetapi di sini golongan petani boleh melakukan aktiviti yang boleh membantu menjana pendapatan selain daripada untuk sara diri. Jadi pendapatan golongan petani contohnya seperti pekerjaan membuat sawah padi. Jadi bukannya sekadar untuk makan sendiri, tetapi padi-padi tersebut akan diproses dan akan dikilangkan dan akan dijual dan dieksport ke luar negara. Jadi ini adalah hala tuju cara baru yang merupakan salah satu dasar yang diperkenalkan oleh kerajaan. Yang ketiga, golongan petani dan pekerja desa akan dilibatkan dalam sektor pelaburan. Ini adalah salah satu perkara penting yang perlu ditekankan oleh kerajaan, sebab golongan petani dan juga golongan pekerja desa ni pun sebenarnya bukannya semuanya tak bagus. Ada yang datangnya daripada orang yang berpendidikan, ada yang datang daripada orang yang mendapat pelajaran tinggi. Makanya jika kita libatkan mereka di dalam sektor pelaburan, sudah pasti akan menjana satu pembangunan ekonomi yang bagus untuk negara kita. Okey, itu matlamat yang kamu dah pun lihat ya. Okey, cikgu teruskan. Dasar hala tuju cara baru mempunyai strategi. Okay, strateginya ialah terbahagi kepada 3, iaitu yang pertama, strategi dia untuk kelompokkan kampung-kampung menjadi pertempatan lebih besar supaya segala kemudahan dapat disediakan. Yang kedua, dasar hala tuju cara baru juga boleh meningkatkan pendapatan golongan petani dan pekerja desa melalui program-program usahawan desa dan juga pembuatan barangan. Contohnya pembuatan bakul, pembuatan sektor makanan industri kecil sederhana seperti kerepek dan sebagainya. Jadi dapat bantu golongan petani dan pekerja desa ni untuk menjana pendapatan. Dan yang ketiga, pelaksanaan projek pembangunan oleh agensi kerajaan untuk meningkatkan pendapatan penduduk luar bandar. Okey, soalan ya, kita lihat soalan objektif. Maklumat berikut adalah 3 strategi yang dilaksanakan dalam menjayakan pembangunan ekonomi negara. Yang pertama, kelompokkan kampung-kampung, tingkatkan pendapatan golongan petani, melaksanakan projek pembangunan oleh agensi kerajaan. Jadi soalannya adalah, apakah dasar yang berkaitan dengan maklumat tersebut? Soalan ini berbentuk terus. Jadi apakah jawapannya? Sudah pasti jawapannya ialah C. Iaitu kamu lihat balik tadi, imbas kembali apa yang cikgu dah terangkan. Ada 3 strategi utama, iaitu pertama, kedua dan ketiga semuanya melibatkan berkaitan dengan pengelompokan kampung-kampung supaya menjadi pertempatan lebih besar. Okey, cikgu teruskan. Okey, seterusnya dasar peningkatan daya pengeluaran negara. Okey, ini adalah dasar seterusnya daripada apa yang kita telah bincangkan. Okey, matlamatnya untuk mencapai kadar pertumbuhan ekonomi yang berterusan walaupun negara menghadapi pelbagai cabaran. Okey, untuk dasar ini, untuk memudahkan kamu ingatlah DPDPN. Cikgu ulang dengan cikgu, DPDPN, iaitu dasar peningkatan daya pengeluaran negara. Last nanti cikgu akan bagi akronim kepada kamu supaya memudahkan kamu ingat ya. Matlamat yang ketiga, memastikan penggunaan sumber negara pada tahap maksimum untuk elakkan sebarang pembaziran. Dan yang keempat, memastikan sektor perindustrian dapat bersaing pada peringkat antarabangsa. Jadi matlamat DPN ni, jika kamu lihat
banyaklah yang memerlukan supaya kerajaan ini memastikan supaya kita ada cara bagaimana nak meneruskan kelangsungan ekonomi kita supaya berada di tahap yang lebih tinggi dan universal. Boleh berganding bahu dengan pihak antarabangsa. Okey, kita lihat strategi yang diambil oleh DPDPN. Strategi dia yang pertama ialah pelaksanaan DPDPN termasuklah membaki sistem pengurusan operasi. Okey, pengurusan operasi ni boleh jadi juga pengurusan operasi berkaitan dengan sistem pendaftaran negara dan sebagainya. Jadi kamu boleh lihatlah strategi ni sampai ke hari ini masih diguna pakai ya. Yang kedua, membaiki struktur organisasi. Yang ketiga, menggunakan teknologi terkini. Ya, kalau mengikut dasar DPDPN ini, menggunakan teknologi terkini sampailah ke hari ini kita telah pun didedahkan dengan pelbagai teknologi maklumat yang paling terkini. Yang mana negara-negara luar gunakan, kita pun Malaysia tetap menggunakan teknologi maklumat yang sama. Contohnya dari segi teknologi ketenteraan dan sebagainya. Kita tidak ketinggalan ya. Jika nak dibandingkan dengan negara-negara lain, Malaysia adalah antara negara yang menerima maklumat berkaitan dengan teknologi yang terkini ini lebih baik berbanding dengan negara-negara yang lain. Selain itu, kita juga dapat menerapkan nilai dan etika kerja yang murni. Ini juga merupakan strategi yang diterapkan di dalam DPDPN. Okey, seterusnya dasar yang terakhir iaitu dasar kependudukan. Okey, apakah itu dasar kependudukan? Dasar ini telah dikemukakan oleh Perdana Menteri pada 29 Mac tahun 1984. Apakah matlamat dasar kependudukan? Dasar kependudukan matlamatnya ialah yang pertama, untuk mencapai sasaran 70 juta penduduk menjelang tahun 2100. Sekarang kita 2020 kan. Jadi lama lagi lah masa yang akan diambil untuk kita capai dasar yang terakhir ni, dasar kependudukan ni. Okey, kita lihat yang kedua. Pertumbuhan penduduk dalam jangka masa yang panjang akan memberikan kesan positif terhadap bekalan tenaga kerja, peningkatan produktiviti dan pasaran yang luas. Okey, jadi masa yang panjang itu akan digunakan untuk kita menambah baikkan lagi bagaimanakah cara untuk kita meningkatkan produktiviti negara. Okey, yang ketiga, jumlah penduduk yang besar akan menyumbang ke arah kekuatan politik. Ya, ini memang secara realitinya pun kalau kita kecil, komoditi yang kecil lah kita punya kekuatan. Tapi jika kita punya komoditi yang sangat besar dari segi jumlah penduduk, sudah pasti kekuatan politik kita pun akan bagus di mata dunia. Dan yang terakhir, penduduk yang besar jumlahnya juga akan menjamin keselamatan negara. Jadi, cikgu harap kamu dapat ingat ya, ada 4 matlamat yang terdapat di dalam dasar kependudukan. Seterusnya kita lihat strategi ataupun usaha yang dilaksanakan oleh dasar kependudukan. Okey, strategi dia ada 2. Yang pertama, dasar kependudukan menitik beratkan keselarasan antara kadar pertumbuhan penduduk dengan kadar pembangunan sosioekonomi negara, khususnya yang berkaitan dengan kemudahan pendidikan, perumahan, kesihatan dan peluang pekerjaan. Jadi semua ini dititik beratkan oleh kerajaan supaya memastikan penduduknya akan mendapat keselesaan dari segi kemudahan infrastruktur dan juga kebajikan. Strategi yang kedua, oleh sebab itu segala program pembangunan negara didasarkan pada unjuran jumlah penduduk untuk pastikan pertambahan jumlah penduduk tidak mendatangkan masalah kepada negara. Okey, itu adalah strategi dasar kependudukan. Cikgu uji lagi kamu dengan soalan. Okey, latihan objektif. Dasar kependudukan telah diumumkan oleh kerajaan pada 29 Mei 1984. Okey, imbas kembali. Diperkenalkan waktu bila? Okey, apakah matlamat dia? Okey, mengapakah dasar tersebut dijangka dapat membantu meningkatkan kemajuan ekonomi Malaysia? Okey, kita lihat jawapannya. Pelabur luar terhad, buruh asing meningkat, tenaga kerja bertambah, pasaran tempatan meluas. Okey, kita lihat apakah jawapannya. Jawapannya ialah D, iaitu tenaga kerja bertambah dan pasaran tempatan luas. Jadi jawapannya yang paling tepat adalah 3 dan 4.
Okey, cikgu terangkan sikit kepada kamu kenapa jawapan 3. Jawapan yang nombor 3 itu ialah pertumbuhan penduduk dalam jangka masa yang panjang akan memberikan kesan positif terhadap bekalan tenaga kerja. Nombor 4 punya jawapan, peningkatan produktiviti dan pasaran yang luas. Jadi ini semua adalah strategi yang terdapat di dalam dasar kependudukan yang diperkenalkan oleh kerajaan kita Malaysia. Okay, soalan yang kedua. Mengapakah kerajaan melaksanakan dasar di bawah? Iaitu dasar yang pertama tu kamu lihat dasar kependudukan. Matlamatnya untuk meningkatkan jumlah penduduk Malaysia menjadi 70 juta dalam tempoh 115 hingga 120 tahun. Okey, pilihan jawapan. Mengimbangi kekuatan tentera negara jiran, merapatkan jurang ekonomi antara kaum, menambahkan bilangan tenaga kerja dan meningkatkan pasaran keluaran barangan tempatan. Jawapan yang paling tepat di sini ialah 3 dan 4. Okey, kenapa jawapannya 3 dan 4? Okey, cikgu paparkan kepada kamu kenapa jawapan ini dipilih. Okey, kamu boleh baca, pertumbuhan penduduk dalam jangka masa yang panjang akan bagi kesan positif terhadap bekalan tenaga kerja. Jawapan yang kedua, peningkatan produktiviti dan pasaran yang luas. Disebabkan penduduk yang ramai, makanya kita dapat memasarkan produk kita dengan lebih baik dan kita dapat meluaskan lagi pasaran kita hinggalah keluar negara. Okey, latihan objektif yang ketiga adalah soalan SPM ulangan tahun 2019. Okey, dasar kependudukan telah diumumkan oleh kerajaan pada 29 Mei 1984. Mengapa adakah dasar tersebut dijangka dapat membantu meningkatkan kemajuan ekonomi Malaysia? Jadi jawapannya pun masih sama seperti soalan sebelum ni yang telah pun cikgu paparkan. Okey, jawapannya ialah D, iaitu tenaga kerja bertambah dan pasaran tempatan luas. Okey, jawapannya masih lagi merujuk kepada strategi dasar kependudukan. Okey, so cikgu dah seperti cikgu janjikan pada kamu, cikgu berikan pada kamu akronim. Bagaimanakah kamu nak mengingat semua dasar yang telah pun cikgu ajar kepada kamu tadi, bermula pada DPN, in situ, dasar kependudukan, DPDPN, berapa banyaklah perkataan yang perlu kamu ingat kan. Jadi cikgu mudahkan kamu dengan akronim ini sebelum cikgu akhiri cikgu punya tuition. Okey, kamu lihat yang pertama. Cikgu letakkan di situ dasar pertanian negara, cikgu ringkaskan dengan perkataan putera. Okey, akronim yang kedua iaitu salah satu program yang terdapat di dalam dasar pertanian negara, in situ, cikgu ringkaskan kepada perkataan ingin. Kamu boleh ubah, ikut sahaja apa saja perkataan yang kamu rasakan sesuai. Kamu boleh guna pakai itu sebagai akronim kamu sendiri. Ini hanyalah sebagai contoh yang cikgu berikan kepada kamu supaya kamu mudah untuk ingat sekiranya soalan diberikan pada kamu berkaitan dengan dasar. Yang ketiga, Dasar Pensyarikatan Malaysia ataupun DPM. Cikgu ambil S iaitu syarikat dan cikgu letakkan perkataan di sini sampaikan. Jadi putera ingin sampaikan. Putera tu P itu melibatkan pertanian, ingin I itu adalah in situ, S syarikat, cikgu pendekkan perkataan kepada sampaikan. Yang keempat, dasar penswastaan. Cikgu pilih perkataan S juga, huruf S juga iaitu swasta. Cikgu jadikan perkataan surat. Seterusnya dasar hala tuju cara baru. Dasar yang keempat, cikgu ambil huruf H dan cikgu jadikan perkataan dia Haris iaitu nama orang. Kamu boleh ubah kepada nama yang kamu sukai. Seterusnya DPDPN, cikgu ambil huruf N dan cikgu jadikan perkataan itu namun. Dan yang terakhir, dasar kependudukan, cikgu ambil huruf K dan cikgu jadikan perkataan itu kecewa. Jadi jika kita rangkumkan kesemua akronim tersebut, kita akan lihat perkataan yang mudah untuk kamu ingat. Putera ingin sampaikan surat Haris namun kecewa. Mungkin Haris tak ada kat rumah ke, ataupun Haris pergi bercuti dan sebagainya. Jadi putera pun rasa kecewa tak dapat sampaikan surat Haris. Jadi kamu boleh gunakan akronim. Cikgu ulang. Putera, pertanian, ingin, in situ, sampaikan, syarikat, surat, swasta, Haris, hala tuju, namun, negara ataupun DPDPN,
Kecewa, dasar kependudukan. Jadi, Putra ingin sampaikan surat Haris namun kecewa. Okey, cikgu harap sikit sebanyak perkongsian daripada cikgu ni dapat bantu kamu untuk ingat ke-6 dasar yang telah pun cikgu ajar pada kamu tadi. Okey. Rumusan keseluruhan isi pengajaran cikgu pada hari ini, cikgu rangkumkan kepada pelancaran dasar-dasar pembangunan ekonomi jelas telah berikan sumbangan kepada pembangunan ekonomi negara kita untuk jangka masa yang panjang. Walaupun dasar-dasar ini pada umumnya melibatkan kerajaan dan swasta, tapi hasrat kerajaan tetap terpelihara. Sektor awam dan sektor swasta saling faham antara satu sama lain dan bekerjasama dalam satu hubungan yang erat. Dan rakyat kita sendiri pun dan juga kefahaman dari segi kaki tangan kerajaan akan memberikan kesan yang efektif terhadap segala dasar yang akan diperkenalkan oleh pihak kerajaan. Jadi secara keseluruhannya kita kena positif dan kita kena menerima dasar-dasar yang telah diperkenalkan oleh kerajaan. Hal ini akan memudahkan kerajaan untuk menyusun atur kehidupan rakyat di dalam negaranya, iaitu negara Malaysia. Okey, inilah soalan esei cikgu bagi pada kamu. Jika kamu ingin cuba untuk buat dekat rumah, jika kamu ada catatan, kamu boleh catatkan. Okey, ini soalan dia berkaitan dengan matlamat dasar pertanian negara dan juga dasar kependudukan. Okey, kamu boleh cuba untuk buat sendiri di rumah dan cikgu bagi kepada kamu contoh jawapan. Okey, ini adalah jawapannya. Kamu boleh buat catatan ringkas. Okey, untuk jawapan yang pertama, dasar pertanian negara, kamu buat catatan. Ambillah 3 jawapan daripada dasar pertanian negara dan kamu ambil 3 jawapan daripada dasar kependudukan. Jadi, bila kamu gabungkan, dia akan jadi 6 markah untuk jawapan esei. Okey, ambil masa kamu sekejap untuk kamu catat. Okey. Nanti apabila kamu dah buat jawapan dalam bentuk esei, bolehlah nanti kamu berikan kepada guru kamu apabila sekolah dibuka semula pada minggu hadapan pada 24 Jun. Okey? Dan mutiara kata di akhir kata, jadi sekian sahaja slot dengan cikgu pada hari ini. Cikgu ucapkan selamat belajar. Teruskan pembelajaran pelajar di rumah sampailah sekolah dibuka semula. Dan kamu elakkan diri kamu iaitu 3S, aktiviti 3S, sesak, sempit dan sembang dekat. Kamu amalkan penjarakan sosial 1 meter nanti apabila sekolah dibuka. Walaupun cikgu mengajar kat depan, kamu tetap berada di tempat kamu. Dan elakkan daripada menggunakan barang-barang kawan seperti meminjam pen dan alat tulis. Kamu kena bawa sendirilah nanti. Okay, itu antara pesanan akhir yang cikgu berikan. Dan kalau ada sumur di ladang, boleh cikgu menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, insya-Allah kita akan berjumpa lagi. Mutiara kata cikgu berikan kepada kamu untuk kamu jika sekiranya kamu jumpa cikgu di mana, ingatlah cikgu, akal tidak sekali datang, fikir tidak sekali matang. Oleh itu, bijaklah berfikir kerana fikir itu kunci alam. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayil asqam. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih.